Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Awani. Kita ingin melihat komoditi negara boleh memasarkan produk daripada negara kita ke seluruh dunia. Tetapi dengan pandemik COVID-19, pastinya kita ingin melihat juga bagaimana sektor komoditi utama ini bangkit semula dengan pelbagai halangan dan juga cabaran yang kita hadapi sepanjang COVID bermula sejak Februari 2020. Bagaimana pasaran baru? Adakah kita boleh meneroka pasaran baru untuk kelapa sawit kita? Bagaimana dengan komoditi lain seperti nanas, komoditi buloh dan juga seumpamanya lain? Adakah kita perlu melakukan lebih banyak inovasi dan juga cara ingin memasarkan produk-produk komoditi utama kita pada masa kini dan juga masa akan datang? Jadi pada malam ini Menteri yang bertanggungjawab untuk melihat komoditi dan juga industri komoditi kita, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri Pusat Peladangan dan Komoditi. Apa khabar, Datuk? Ya, sihat. Terima kasih kerana sudi bersama agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kembali. Selepas berapa bulan ni, Datuk, lepas kita melalui fasa PKP dan juga pandemik COVID-19 ini, pastinya rakyat ingin tahu di mana status komoditi negara pada ketika ini. Ya. Terima kasih Saudara Nazri. Pertama sekali, bila berlaku pandemik COVID-19 ini dan dunia boleh kata seolah berhenti sekejap. Ya. Tetapi untuk kita di Malaysia, kita mengambil strategi membenarkan untuk komoditi sawit ini beroperasi, termasuk juga dengan getah. Jadi walaupun berlakunya pandemik, kita masih lagi boleh bertahan. Dan menariknya, bila mana berakhir pandemik, kita masih mampu untuk memasarkan produk kita kerana kita telah ada bekalan yang kita sediakan sepanjang tempoh COVID berlaku. Jadi kita lihat dari sudut angkanya, nilai dagangan kita untuk peringkat semua komoditi kita 82 bilion. Lebih tinggi daripada 6 bulan pertama 2019 yang hanya 79.8 bilion. Itu menunjukkan satu tanda aras yang baik dikala kita menjangkakan tentulah permintaan begitu rendah dan berlakulah pengurangan dari nilai dagangan, tapi tidak. Sama juga kalau kita lihat pada pendapatan ekspor juga meningkat kepada 63.7 bilion berbanding pada tempoh yang sama 6 bulan pertama tahun 2019 hanyalah dalam 61.1 bilion. Itu menunjukkan bahawa untuk Malaysia dari sudut komoditinya kita masih bukan saja boleh bertahan, bahkan meningkat. Antara faktornya kerana harga sawit itu sendiri melonjak naik. Kalau sekarang di awal pada bulan 3, bulan 4, harga CPO minyak sawit mentah sebagai contoh, harganya ialah sekitar 2,000 saja. Ramai yang menjerit kerana kesukaran. Tetapi sekarang harga CPO 2,900 ke atas. Termasuk juga buah tandang segar pada bulan 3 dan 4 dulu hanya sekitar RM300 per tan. Sekarang RM600 per tan. Jadi semua orang senyum dah sekarang. Ini saya kata walaupun berlaku pandemik, ada kebaikan pada kita di sektor sawit dan beri kesan pada keseluruhan sektor komoditi kerana sawit sendiri menyumbang sebanyak 51% lebih untuk semua komoditi. Jadi saya lihat satu sudut kita punya sawit meningkat, beri income yang besar. Yang kedua, termasuk juga satu lagi getah. Walaupun kita ada permasalahan pada harga di peringkat ladang bagi kap lam sekerap, tetapi kita lihat kita punya peningkatan pada hasilan latex yang dipanggil sarung tangan getah perubatan yang kita Malaysia pembekal 65% daripada keperluan dunia kita bekalkan. Jadi kita juga meningkat naik dari sudut bekalan sarung tangan getah perubatan ini, hingga kita lihat angkanya hari ini boleh melahirkan hingga 5 orang milioner dalam masa yang singkat untuk projek sarung tangan getah ini. Hingga semua syarikat ini yang dilistkan di bursa semua meningkat naik dari sudut saham mereka, dan kemudian mereka mula bergerak untuk menambah dari sudut kilangnya dan sebagainya. Itu adalah positif daripada pandemik yang sedang berlaku. Namun begitu, ada sektor-sektor yang kita sedang bangunkan dan kita bertahan, seperti mana sektor kayu-kayan, sektor koko, sektor lada dan sektor kenaf ini sedang kita gerakkan. Tapi kalau kita imbang pada semua keadaan secara keseluruhannya, kita masih berada pada tahap yang boleh menggembirakan kita, dan itu barangkali juga hikmah daripada COVID-19. Okey, Datuk, sebelum kita nak lihat bagaimana pasaran tradisi kita ataupun pasaran tradisional minyak sawit kita, kita tahulah negara-negara Amerika Syarikat, China, India dan juga Pakistan ini antara pasaran besar minyak sawit kita. Tetapi Datuk dah pun bercakap tentang
ada komoditi yang meningkat naik yang begitu mendadak sekali, iaitu getah. Walaupun kita tahu syarikat-syarikat yang berkaitan dengan latex ini, sarung tangan getah, dan juga yang mengeluarkan bahan-bahan getah yang bersangkut paut dengan perubatan ini meningkat naik pasarannya, antara yang terbesar di dunia, dan juga sahamnya naik di Bursa Malaysia. Tetapi adakah pulangannya kembali kepada pekebun kecil kita, terutamanya penoreh-penoreh kita? Itu yang kita tengok sekarang. Isu sarung tangan getah, ramai orang tanya saya, dia kata, YB, kenapa sarung tangan getah sampai begitu kaya melonjak naik? Kami di kampung tak ada apa-apa. Kerana jawapannya ialah sarung tangan getah perubatan ini datang daripada hasil latex, susu getah. Ada pun orang kampung kita, dia buat kad belam, dia buat getah sekerap. Getah sekerap permintaannya rendah sepanjang tempoh bila COVID-19. Jadi harganya sangat bezalah keadaan. Jadi walaupun hebatnya sarung tangan getah perubatan hingga melahirkan 5 bilioner, kesannya tidak ada sangat kepada pekebun kecil kita ini. Kerana 90% daripada keperluan latex kita import daripada Thailand. Begitu ceritanya. Hanya 10% daripada Malaysia. Apatah lagi sarung tangan getah perubatan pula 65% daripada nitrile, daripada getah sintetik, bukan daripada getah asli. Ini semua faktor-faktor. Tetapi walaupun begitu, tetap sarung tangan getah perubatan ini memberi income pada negara dari pencukaian dan sebagainya. Cuma dari situlah kita lihat peluangnya begini. Saya mula mengajak rakyat untuk melihat perkara ini. Daripada hanya orang kampung kita yang ada jumlahnya hampir 457,000 orang sebagai penoreh getah yang dipanggil orang B40. Dulu mereka banyak fokus kepada getah sekerap. Maknanya mereka potong getah, kemudian biarkan dia menitis, besok lusa tulak baru kita collect. Tapi kita kata, kenapa tidak buat latex? Latex ini kita potong pagi, kita toreh pagi, dan waktu yang sama tengah hari dah kena kutip. Ini yang kita nak ajak mereka buat. Cuma timbul hadangan dan juga cabaran. Dia kata penat, letih, masa tak cukup, mereka telah berusia 50-an ke atas. Jadi kita kata, kalau begitu kita perlu bergerak, ajak anak muda ke ladang. Ajak mereka turun ke ladang untuk mereka ubah persepsi ini. Sebab saya lihat begitu banyak ladang-ladang yang getah ini terbiar, yang tak diusahakan sebenarnya kerana faktor harga yang rendah. Dan kita katakan bahawa kalau getah sekerap sekarang harga sekitar RM2.17 di ladang, kalau kita buat latex harganya RM4 ke atas, sekali ganda sebenarnya. Jadi kita ajak mereka buka mata. Oleh kerana tidak mudah kita nak buka mata semua orang, tetapi kita buat satu projek yang kita panggil koridor latex Pantai Timur. Kita mau jadikan Kelantan, Terengganu, Pahang sebagai satu koridor yang kita bergerak kepada secara besar-besaran kepada latex, supaya rakyat melihat. Itu saya kata tadi, hikmah pada pandemik tadi, bila rakyat mula melihat betapa sarung tangan getah perubatan marketnya sangat besar dan dia bersifat jangka masa panjang. Selagi manusia ada, selagi ada orang sakit, selagi ada penyakit, keperluan itu pasti ada, maka rakyat perlu lihat perkara ini dan mereka kena bergerak ke arah itu. Itu yang kita sedang usahakan sekarang sebenarnya. Okey, itu penjelasan yang agak detail daripada Datuk berkaitan dengan mengapa ada perbezaan yang ketara apabila pasaran latex begitu tinggi, tetapi pekebun kita masih bergelut dengan harga yang lama, iaitu mengeluarkan getah scrap. Bagi langkah yang diambil oleh pihak kementerian berkaitan dengan pasaran ekspor minyak sawit, ini sentiasa menjadi perdebatan. Apatah lagi dalam pandemik COVID-19, negara-negara yang kita sentiasa tradisinya mengimport berbilion-bilion saban tahun, bagaimana Datuk? Dia negara terbesar yang import daripada kita ialah India. Dan pada awal tahun 2020 kita lihat berlaku penurunan kepada permintaan di India disebabkan faktor politik. Maka bila mana Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan, perkara yang pertama kita fokus ialah membetulkan persepsi dan membetulkan hubungan dengan India. Dan Alhamdulillah di peringkat kabinet telah mengarahkan saya untuk membuat kunjungan hormat ke India untuk bincang lebih lanjut. Dan sebelum itu pun kita telah mula buat kerja untuk berunding. Dan kesannya ada, iaitu permintaan kepada Said mula tinggi. Kemudian berlaku pandemik. Selepas berlaku pandemik pun kita masih kempen lagi sepanjang tempoh pandemik. Saya buat tali video dengan satu kerajaan negeri di India namanya Telangana. Dan kita bincang panjang isu untuk ekspor barang kita di India. Berlaku peningkatan, Alhamdulillah. Cuma sekarang ni berlaku pula isu yang besar lagi, pandemik di India, berlaku sedikit gangguan. Tetapi kita katakan India yang dulu masalah, kita dah mula berjaya bina balik keadaan. Tetapi kita tidak boleh bergantung kepada pasaran yang sedia ada, hanya kepada India, hanya kepada China.
kepada Amerika Syarikat, Pakistan, kita perlu buka langkah yang baru. Sebab itulah antara yang saya bincang, termasuk saya bincang dengan Duta Saudi, dia datang berjumpa saya, bagaimana kita nak besarkan lagi saiz untuk kita bawa sawit kita ke negara Timur Tengah. Kerana Timur Tengah ini marketnya besar. Negara yang sederhana, rakyatnya, tetapi dari sudut income dan pendapatan tinggi, kalau Saudi, Qatar, Oman, Emirates dan sebagainya, maka keperluan itu ada. Maka ini yang kita gerakkan sekarang. Nampak ada permintaan yang tinggi. Ketika perniagaan berlaku, Saudi Arabia mencatatkan peningkatan ketara pada permintaan minyak kita. Artinya ruang itu ada. Termasuk juga kita lihat balik bagaimana ruang dan peluang menerusi Afrika, bukan hanya utara, Afrika Tengah dan Afrika Barat dan Afrika Timur. Kita fokus. Berarti kita buka laluan baru. Dan saya pun baru ni kebetulan saya ke Turki pada 3 hingga 7 hari bulan baru ni. Nanti kita bincang di Turki ialah untuk bawa sawit kita tambah lagi. Kalau di Turki sebagai contoh, sebelum ini hanya 700,000 tan sahaja. Kita berjaya runding lagi untuk mereka tambah 300,000 tan lagi untuk dibawa menerusi Turki, nak dibawa ke Greece dan juga Balkan. Dan kalau ikut perjanjiannya pada bulan 12 nanti kita akan buat satu MOU dengan satu syarikat besar Turki yang memang menjadi pengimport utama sawit daripada Malaysia, untuk kita persetujui langkah 300,000 tan tadi. Dan syarikat itu diketuai oleh Presiden kepada Bursa Komoditi Izmir di Turki. Jadi kita telah berjaya. Jadi kalau kita lihat kejayaan ini dan kita lihat lagi ruang-ruang yang lain, kita lihat kita ada peningkatan pada permintaan di Vietnam, permintaan di Filipina, permintaan di Myanmar dan juga Bangladesh. Artinya kita kena buka pasaran baru ini. Kita boleh teroka lagi. Saya rasa saya sangat yakin bahawa kita masih mempunyai ruang yang banyak untuk kita pasarkan kita punya sawit. Walaupun sebenarnya harga sawit kita lebih tinggi berbanding yang dikeluarkan oleh Indonesia kerana kualiti dia. Tapi kita masih lagi bertahan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, kepada dunia. Jadi saya yakin bahawa dengan harga yang tinggi sekarang, maka Malaysia boleh mencatat pendapatan yang sangat lumayanlah daripada sawit ini. Betul. Hulurkan tangan, ringankan beban. Pertolongan bersama sangat diperlukan. Walaupun berbeza, Tua dan muda, darah yang mengalir tetap serupa. kita rakyat. Satu negara. Pahit dan manis dilalui bersama. Yang sihat menolong, Yang sakit dijaga. Saling memikul, selamat menderma. Bintang-bintang menyinari on demand. Josan. Saya Mak Dan. Ansar. Shiwaj. Kabalida. Rambo. Troy. Barbara. Sungguh mudah. Minta bintang pujaan bila-bila masa. Pilih program kegemaran anda dan stream on demand. Bayangkan pagi anda dengan pandangan dan perbincangan luar kota. Berita dan isu semasa yang wajib anda ketahui sebelum anda keluar rumah. Paparan terkini, kupasan mendalam. Kami temani anda di waktu pagi untuk hari yang lebih ceria dan produktif. Gigi Ahmad, Afizi Azaman, Hakim Rahman, Hafizi Rosli dan Naila Huda. Semuanya di Awani Pagi.
Datuk, bagaimana juga kita menangani persepsi dan juga langkah yang dilakukan oleh Kesatuan Eropah dan negara-negara Eropah misalnya tentang menarik soalan. Bagaimana kita menguruskan ladang sawit kita, dan kita sentiasa juga mempromosikan RSPO dan sebagainya supaya diamalkan oleh para pekebun dan juga ladang-ladang kita. Jadi di mana status kita sekarang? Okey, untuk market di Europe, market kita sekitar 2 bilion. Market kita sekitar 2 bilion. 2 bilion ini market tradisi kita. Dan dia masih lagi bertahan kerana rata-rata syarikat yang masuk ke Eropah ini adalah syarikat besar yang mereka ada dealing dengan apa yang dipanggil RSPO, Rentable Sustainable Palm Oil. Mereka yang ada RSPO ini boleh masuk dengan mudah ke negara Europe. Cuma halangan dan cabaran kita ialah kempen berterusan terhadap sawit kita. Maka apa yang saya buat, dua cara. Satunya strategi, iaitu kita perluaskan pasaran yang lain. Kalau hanya bergantung pada sedia ada, itu merisikokan kita buka pasaran lain. Yang saya sebutkan adalah kempen. Satu. Yang kedua, masa yang sama kita bergerak untuk berkempen menghadapi mereka. Caranya engagement dengan mereka. Tapi di peringkat kabinet telah luluskan bahawa ni untuk kita bawa mereka ke mahkamah. Untuk kita bawa mereka dan adil mereka ke mahkamah. Ini dah dibuat oleh Indonesia sebenarnya. Dan kita backup dari Indonesia dan kita buat sendiri. Dan kami dah setuju dan kita dah buat lantikan untuk firm guaman yang telah bersetuju untuk bersama kita bawa ke sini ke mahkamah. Artinya kita bukan hanya defensif, tapi kita juga ofensif. Masa yang sama kita berunding juga untuk menjelaskan lagi kelebihan yang ada pada minyak sawit kita, hingga dunia tak dapat terima atau tidak dapat menolak hakikat bahawa sawit memang keperluan dunia. Sebab itu saya gunakan tagline yang baru. Slogan saya ialah sawit anugerah Tuhan. Untuk menegaskan bahawa kamu, dunia, tidak boleh menolak sawit daripada pasaran dunia. Ia keperluan. Kalau kita lihat di pasaraya, kalau daripada pasaraya itu ada 20 produk, lebih daripada 10 produk adalah mempunyai kaitan dengan sawit. Itu di pasaraya, menunjukkan betapa sawit ini berada di mana-mana. Yang orang minum kopi hari-hari bukan, dia ada krema tu sawit. Yang margarin, macam-macam benda lagi. Jadi kita katakan bahawa sawit ini satu anugerah Tuhan yang sangat banyak dia punya khasiat dan juga kelebihannya, hingga dunia tak boleh tolak. Kalau sekiranya Europe berkempen menentang kita dengan tujuan sebenarnya untuk melariskan dia punya pasaran pasaran soya dia, bunga matahari dia. Kita katakan itu you punya produk, tetapi kami punya produk lagi baik, dan kita yakin dengan kebaikan itulah rakyat tetap akan terima produk kita walaupun dicuba dihalang oleh pihak. Dan kita juga bergerak kepada satu standard yang kita panggil MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil, untuk menyatakan bahawa kami mengeluarkan sawit dengan standard environment yang sangat tinggi, dengan standard kelestarian yang sangat tinggi, yang tak boleh dipetikkan oleh manusia. Kerana itu tidak ada alasan lagi untuk mereka menentang ataupun menghalang kemasukan sawit kita ke sebelah Europe. Jadi itulah semua strategi secara holistik yang kita buat, bukan hanya satu cara. InsyaAllah dengan cara itu kita boleh terus gagah bertahan di Europe. Masa yang sama kita kembangkan lagi pasaran seluruh dunia, insyaAllah. Dan akhirnya Datuk, kembali kepada penanam kita, pekebun kecil kita, pemilik ladang kecil dan juga pemilik ladang korporat dan sebagainya. Bagaimana MSPO dan RSPO ini menjadi sebagai amalan yang rutin kepada penanam sawit kita? Apa kempen yang dilakukan oleh MSPO ini, kalau kita ganding dengan yang lain, seolah satu standard amalan pertanian baik. Kalau di peringkat pertanian kita guna amalan pertanian baik, tapi di peringkat sawit kita amalan komoditi baik lah. Tapi khusus, kita gunakan tagline kita gunakan standard MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil. Hari ini alhamdulillah 84% daripada semua pemain sawit kita di Malaysia ini telah berjaya mendapat CJ MSPO, akreditasi MSPO. Tinggal lagi baki sekitar 16% lagi. Bilakah sasaran tu? Sasaran kita mengharapkan agar paling kurang setahun setengah lagi kita settlekan semua, insyaAllah. Sebab isu kita pada pekebun kecil. Kalau kita ambil di peringkat peladangan besar, estate, ataupun di peringkat pekebun kecil tersusun seperti faedah dan sebagainya, semua ini telah hampir menjangkau 99%. Yang tinggal lagi ialah golongan pekebun kecil,
Ini yang kalau kita kata baki 16% tadi kat sini duduk. Cuma di peringkat ini kita baru berjaya kempen dan memberikan mereka MSP untuk 24%. Baki lagi kita akan usulkan segera mungkin. Artinya kita tak jauh lagi dah untuk mencapai kita punya sasaran. InsyaAllah dengan MSP itulah kita boleh tunjukkan bahawa sawit kita adalah sangat berkualiti tinggi. Okey, Datuk. Bagi komoditi lain seperti getah, apa sasaran kementerian, Datuk, untuk memastikan kita mempunyai satu pasaran yang sustainable, yang lestari. Dalam masa yang sama, kita ingin melihat ada satu ketika dahulu pekebun kecil kita, penoreh kita ni, ialah walaupun Datuk dah terangkan tadi, seolah mati segan hidup tak mahulah. Satu industri yang paling lama di negara kita, komoditi ini banyak berjasa kepada negara. Tetapi dalam era orang kata pun 2020 ke atas ini, bagaimana kementerian melihat industri getah ini? Pertama sekali, berbudi pada tanah ni tidak pernah ada kerugian dia. Untuk getah, bila kita melihat sektor hilirannya iaitu sarung tangan getah begitu tinggi, kita melihat pada masalah di peringkat huluan. Kerana itulah kita mula bergerak. Kita gerak dan kempen rakyat untuk terlibat dalam urusan penorehan ini secara kelompok menerusi yang kita panggil koperasi getah. Bila ada koperasi, pertama sekali mana-mana tanah ladang sawit atau kebun sawit yang tak diusahakan, serah kepada koperasi untuk diusahakan. Koperasi jadi cari pekerja untuk buat. Di situlah peluang kita untuk buat anak muda untuk pergi kepada torehan lateks, bukan lagi getah sekerap. Sebab selagi mana bergantung kepada individu dengan faktor umur pula, maka selama itulah akan hanya bergantung pada sekerap. Kalau kita pergi kepada peladangan ataupun kebun secara tersusun menerusi pengurusan penggajian yang baik, maka kita boleh gerakkan usaha lateks tadi. Satu. Yang kedua, bila mana lateks ini ataupun getah tadi disusun oleh satu organisasi yang baik, maka pembeliannya akan meningkat dari sudut harga. Kalau harga dulu kena hantar pada orang tengah lagi dan sebagainya, sekarang direct dibeli oleh koperasi. Itu cara kita naikkan harga. Kemudian koperasi pula sedang gerakkan untuk mereka terlibat pada sektor hiliran, iaitu proses getah di tempat dia, kemudian guna di tempat dia juga untuk buat produk-produk yang bersifat hiliran. Kita ada banyak downstream. Kita ada banyak sebenarnya teknologi yang telah dikaji dan disusun, dibuat oleh LGM, Lembaga Getah Malaysia, yang membolehkan rakyat terlibat dengan industri kecil-kecilan untuk produk berasaskan getah. Sebagai contoh, dia kata mat ataupun selipar getah, ataupun bantal untuk tidur, bantal daripada lateks. Ini semua peluang-peluang untuk usahawan kecil bergerak, tapi kita nak dia bergerak melalui koperasi. Kemudian itu di peringkat kita kecil. Yang besar sikit lagi ialah hari ini kita mula bergerak untuk mengajak balik syarikat-syarikat tayar datang melabur di Malaysia. Kerana ini kita lihat tayar ini besar. Negara kita ada 6 syarikat tayar, yang mana kita import tayar kita keluar, tapi kita beli tayar luar lebih besar daripada yang kita import. Kalau kita boleh besarkan lagi saiz penghilangan tayar ini, maka automatik permintaan kepada kaplam kita, permintaan pada getah sekerap akan jadi tinggi di peringkat dalaman kita. Bila tinggi permintaan, maka harga kita boleh kawal. Hari ini harga getah di peringkat ladang tak boleh kita kawal sebab dia harga peringkat dunia. Kerana Malaysia negara yang ke-7, bukan negara yang pertama mengeluarkan getah. Yang paling tinggi ialah 4.1 juta 1 juta tan dikeluarkan oleh Thailand. Indonesia nombor 2, kita nombor 7, hanya 600,000 tan saja. Nah, kalau kita nak bergantung pada harga di peringkat antarabangsa, maka kita akan berhadapan masalah dengan harga yang rendah. Tapi kalau kita boleh buat peringkat kita, peringkat Malaysia, kita besarkan permintaan domestik kita, maka kita boleh angkat sedikit harga, kerana itu yang diminta oleh industri tadi. Ini cara kita bergeraklah. Jadi kalau secara holistik kita bergerak, cuma kita perlukan masa, insya-Allah kita boleh perkasakan getah di peringkat huluan, sama ada pada getah sekerapnya, pada harganya, dan kita besarkan pada saiz lateksnya, dan kita besarkan pada orang yang terlibat dengan getah tadi. Bukan hanya orang tua, kita nak orang-orang muda yang terlibat. Okey sekali, Datuk, dalam semua dalam agro komoditi kita ini, selain daripada getah dan juga sawit, apa ataupun tujahan baru bagi kementerian? Saya sebenarnya lebih suka fokus pada satu sektor yang kurang diberi perhatian sebelum ini. Contohnya kenaf. Kenaf ini satu komoditi baru yang ramai orang tak tahu pun. Mungkin Cik Nazri pun tak tahu apa itu kenaf. Kena Google selepas ini.
kenaf ini satu komoditi masa depan saya sebut, di mana kita boleh buat dengan kenaf ini macam-macam benda bentuk fiber, sangat banyak, termasuklah pulpa, kertasnya, produknya, macam-macam benda yang kita boleh buat. Dan dari sudut peladangan, penanamannya, income yang tinggi. 1 hektar memberi income untuk 4 bulan sebanyak RM5,000. 1 hektar. Kalau buat 2 hektar, RM10,000. Senang-senang boleh tanam 2 musim, 8 bulan. 8 bulan boleh dapat RM10,000. Apa masalah sebelum ni Datuk tentang kenaf macam tak diberi perhatian yang kita ada lembaga banyak. kenaf tu? Dia lembaga sedang bergerak, tapi mungkin perhatian kurang diberikan. Maka saya ambil tanggungjawab. Kita bincang dengan kerajaan Terengganu, bincang kerajaan Kelantan, bincang dengan kerajaan Kedah, bincang dengan kerajaan Pahang untuk meluaskan lagi saiz penanaman. Dan kita nak bina lagi kilang yang banyak untuk proses kenaf. Artinya saya nak beri satu tumpuan kepada sektor yang kurang diberi perhatian. Itu contoh dari sudut kenaf. Satu lagi koko. Koko ini dari sudut pengesarannya sudah masyhur, kita negara yang kedua terbesar di Asia mengisar koko, tetapi pada sudut produk coklat sebagai contoh, yang marketnya sangat besar, kurang diberi perhatian. Dunia terkenal dengan coklat Switzerland, coklat Belgium. Tapi Malaysia coklat macam mana? Ini yang saya beri perhatian. Maka kita mula buat kerja. Saya umumkan Langkawi sebagai hub coklat. Kita umumkan juga target kita untuk menjadikan Sabah juga sebagai hub coklat yang terkenal. Arti kita bergerak bangunkan benda yang kurang diberi perhatian. Okey. Menarik. Saya cerita koko ni saya teringat sahabat kita di Kiulu di Tabaruli Sabah, antara pekebun kecil koko. Saya pergi ke ladangnya, memang sukar untuk menanam koko tapi pasarannya begitu tinggi. Beliau mengubah kehidupan sebagai anggota keluarga yang dalam kategori 4 B40 itu, tapi sekarang sudah melonjak sedikit. Sebulan boleh dapat 3,000, 4,000, alhamdulillah. Tapi itulah perlu ada promosi yang bagus, perlu ada tempat orang kata pun pengasingan dan perkumpulan yang hebat untuk pekebun kecil dan downstream yang dekat. Kalau di Sabah, Sabah lah. Kalau Datuk dah bagi pengumuman itu, cantiklah Sabah antara berpotensi untuk menanam koko secara besar-besaran. Terima kasih Datuk. Datuk kena datang lagi lah. Tak cukup masa. Tak cukup masa. Koko pun tak habis kita bincangkan, kenaf pun tak habis kita bincangkan lagi. Tetapi itulah kita mempunyai hala tuju yang besar dalam agrokomoditi negara. Pastinya perlu ada gembling semua pihak, stakeholders bukan hanya kerajaan, pemegang taruh, pihak korporat, NGO, pekebun kecil, orang kampung dan kita semua untuk melihat komoditi menjadi sumber utama pendapatan negara kita. Sekian agenda awani pada malam ini. Terima kasih Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri Pusat Peladangan dan juga komoditi negara kita. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Harapan PH menggesa agar Kerajaan Perikatan Nasional PN segera menangkap ahli perniagaan Jolo yang belum kena lagi ni Jolo. Tempoh bayaran moratorium yang bakal berakhir pada September ini dilanjutkan. Anda akan menikmati moratorium lanjutan bersasar untuk tempoh 3 bulan. Datuk Seri Najib Tun Razak disabit bersalah atas 7 pertuduhan. Saya amat kecewa dengan kehakiman dalam kes SRC. It's a travel show with a caution.